Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir, surah ke-35, pada ayat 37, Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan tentang satu golongan yang mana mereka ini menyesal dan mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah hantar mereka semula ke dunia buat kali kedua, kerana mereka nak melakukan perubahan dalam kehidupan. Ada rupanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada azab neraka ini. Dan saya kami akan beramal dengan amal-amal yang baik, amal-amal soleh, amal yang Allah redha, lain daripada apa yang pernah kami amalkan dulu. Faham Pak Syed? Maknanya golongan ini sedang diazab. Mereka meminta kepada Allah supaya dikembalikan mereka ke dunia. Kali ini kalau diberi peluang, mereka akan melakukan perubahan. Amal-amal kali ini amal-amal yang Allah redha. Kalau dulu kami lawan Islam, sekali ini kami nak sokong Islam. Kalau dulu kami yang kuat buat laporan ceramah-ceramah agama, kami nak sokong semua ceramah-ceramah agama. Ingat tuan ni, benda ni ada dalam Quran ni. Jangan ingat tak ada. Jadi makna mereka akan beramal dengan amalan yang berlainan daripada apa yang pernah mereka kerjakan. Mereka nak melakukan perubahan. Kalau dulu mereka inilah yang menindas rakyat, menzalimi rakyat, kali ini kami nak buat perubahan. Jadi janganlah tergolong dalam golongan orang-orang seperti ini yang sudah pasti tidak akan diberi peluang kali kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat di dalam surah As-Sajdah, ayat yang ke-12, yang mana lebih kurang macam ayat yang saya baca. Rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, pada hari ini kami sedang melihat dan kami dengar
Justru itu kembalikanlah kami ke alam dunia semula supaya kami dapat mengerjakan amal-amal soleh. Sesungguhnya pada hari ini kami amat yakin. Jadi ada persamaan. Fatir surah ke-35 ayat 37, As-Sajadah surah ke-32 ayat 12. Macam mana kita lihat hari ini, ya? Dalam Quran Allah menyebut, tuan-tuan, matlamat perjuangan Islam dan matlamat golongan yang tidak berjuang atas dasar Islam. Saya yakin golongan yang kedua ini akan menyesal di hari akhirat kelak. Mereka sudah pasti akan bermohon kepada Allah, berilah peluang kali kedua. Kami nak melakukan perubahan. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat pada ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Kita dengar ayat ni. Orang-orang beriman mereka berjuang di jalan Allah. Apa matlamat perjuangan Islam ini? Mesti ada matlamat. Ulama mentafsirkan ayat ini, pejuang-pejuang Islam matlamat mereka nak mewujudkan sebuah masyarakat yang bertakwa. Nampak? Kita akan minimumkan amalan-amalan program-program lara ni. Nampak? Program-program lara ni kita nak minimumkan. Masyarakat yang bertakwa ni kita nak wujudkan sebanyak mungkin kuliah-kuliah agama, memberi kefahaman agama. Itu perjuangan golongan yang beriman mengikut tafsir. Matlamat dia mewujudkan masyarakat yang bertakwa. Takwa ni dalam erti kata bila percaya kita amal. Itu takwa namanya. Apa yang kita yakini, kita percayai, kita terjemahkan dalam amalan. Suruhan Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Itu takwa. Bukan susah sangat. Kan? Kemudian yang keduanya, matlamat perjuangan Islam ini disebut dalam kitab tafsir, nak mewujudkan sebuah masyarakat yang makmur. Makmur. Kalau dulu kafar 1,300 akan dinaikkan ke 1,500. Negeri di Afrika Selatan tu. Kalau sebelum ni kafar kat 700 je kot, agak-agak saya. Akan dinaikkan, tuan-tuan. 1,300 ke 1,500 Pak Said. Sebab pengurusan yang baik, amanah, telus, reserve cash yang begitu banyak, 3 bilion. Cina Hokian kata ciak beliau. Makan tak habis. Kita duk sokong dia, bokau ciak. Bokau ciak, makan tak cukup. Tu pun jangan sokong. Awak tak cerdik sangat ni. Bukanlah bodoh, tapi ada ciri-ciri goblok. Aduh, ni lama tak datang ni. Malam ni mesti panas ni. Jangan. Kenapa malam ni orang tak ramai, orang tak mau dah kat saya macam mana? Dakwah macam itulah, tuan-tuan. Ada pasang surut. Hari semangat dia datang ramai kan. Biasalah. Sebab iman kita ni pun turun naik. Kan? Jangan kata iman orang awam, ustaz pun sama ya. Kena hari malas, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nak pegang Quran pun malas. Lah bukanlah ustaz ni, ustaz lain lah. Kan?
Kalau dulu pendapatan 1,500, anak layak menerima bantuan RM1,000 nak masuk ke IPTA, IPTS ke apa? Kan ke universiti. Sekarang dinaikkan ke 3,000. Dah kerajaan duit banyak. Ni di antara usaha nak memakmurkan kehidupan rakyat. Ini matlamat dia, tuan-tuan. Tak baik lagi ke? Allahu Akbar. Kalau di Kedah, negeri sebelah Turkistan ni, Maktab Mahmud ni, yang dulu kita takbir, kita urus dengan peruntukan 20 juta lebih setiap tahun. Dan telah berlaku perubahan pentadbiran negeri Kedah. 2014 ini, Januari 2014, Maktab Mahmud akan menjadi SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Lepas tangan, tak nak ambil pening-pening. Dia keluar pula tu kenyataan. Apa-apa yang nak merugikan kerajaan negeri, kita tak mau. Tu dia. Buat press conference pula. Saya berjanji kepada rakyat negeri Kedah, semua projek di dalam negeri ini saya akan pastikan tidak akan dianugerahkan kepada keluarga saya. Kenapa Pak Syed? Sebab dia nak sapu kat dia semua. Jangan tak cerdik. Aduh. Ni yang duk ada ni tuan-tuan, insya Allah menyesal lah di akhirat. Minta ingatkan Jais ke apa mai aku pun nampak muka serius. Pemilik kereta kelisa merah WMP 1680 diminta alih kereta, orang nak keluar kan. WMP 1680 kelisa merah. Tak ada pemilik dah. Dia datang sendiri ke kereta ni? Tak ada siapa yang bangun pun. Lepas tangan macam tu lah. Ambil jalan mudah. Sedangkan kita 5 tahun dalam keadaan pendapatan yang terhad, yang very tight, tapi Maktab Mahmud berjalan baik, lancar. Dia orang lepas tangan. Tak mau susah payah. Skim kafalah tak ada dah, habis dah. Hak nak merugikan kerajaan tak mau. Sedangkan matlamat perjuangan Islam nak memakmurkan rakyat walaupun dalam bentuk yang sedikit. Betul tak? Ni bezanya tuan-tuan. Alhamdulillah lah kalau kafar daripada 1,300 naik ke 1,500, itu satu langkah yang cukup baik. Tapi kita jangan buat comparison lah, perbandingan negeri ni dengan negeri itu, tak payah. Sebab setiap negeri kemampuannya berbeza. Betul tak? Ya, ada lagi? Apa pula lagi? Nak suruh saya ubah pula nah. Cerita begitu. Yang ketiganya, pasang keluar. Pasang suara mic sampai keluar benar. Oh, tadi tak dengar. Tak keluar sana. Keluar. Ni bunyi sampai luar ni. Oh, tadi tak bunyi. Ni dengar sampai Putrajaya ni, confirm. Terbatuk pula lah orang tua tu. Kan? Yang ketiganya nak mewujudkan masyarakat yang adil. Saya bukanlah nak berpolitik tuan-tuan, tapi lebih kurang macam tu je lah. Tadi Tuan Imam baca kan, mana Tuan Imam pun hilang lah. Mana kat luar sejuk.
Di luar. Surah An-Nisa tadi ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini ayat dia. Ayat yang cukup menarik. Ayat yang banyak pengajaran. Islam menganjur dan mengajar umatnya. Pertama sekali, supaya sesuatu urusan itu diserahkan kepada ahlinya. Nak bagi sesuatu jawatan, biarlah kepada ahlinya. Ahli makna orang yang ada ilmu dalam urusan tersebut dan boleh dipercayai. Baru semua urusan beres. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Waktu soal pilih pemimpin yang penting. Ya. Waktu kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk satu penggal lagi. Ni kita kena bagi kefahaman. Pulau Pinang pun alhamdulillah Ustaz Syahrilung dah boleh baca khutbah di masjid daerah. Sedap tuan-tuan. Kan? Tajuk dia makanlah buah-buahan tempatan. Sedap lah. Bekas ketua pembangkang di Pulau Pinang dengar khutbah Ustaz Syahrilung. Tak kelip mata langsung, tak pernah dengar tuan-tuan. Dia orang tak bagi tahu dari awal, kita lagi kau-kau saya nak buat. Itu pun dah kau dah tu. Kan? Habis khutbah jemaat di masjid daerah di Pulau Pinang, sebuah masjid. Saya pergi ucap terima kasih lah macam selalulah. Itu style saya. Ucap terima kasih kepada Tuan Imam, AJK. Hak seorang tu tak nak salam dengan saya tuan-tuan. AJK, cek biru. Aduh. Tapi baru dia ada akal sikit dia dengar khutbah kita tu. Kan? Nah. Baik. Biar kita serahkan sesuatu urusan agama baik, urusan dunia baik kepada ahlinya. Kemudian Allah menyambung. Dan apabila kamu nak berhukum di antara manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Ini matlamat perjuangan Islam. Nak mewujudkan masyarakat yang adil. Yang tidak menzalimi sesama hamba Allah. Macam baru-baru ni lah. Isu di mana 13 orang yang telah mengadakan demonstrasi pada 6 Februari 2009 di hadapan Masjid Ubudiyah Kuala Kangsar. Kan? Mahkamah Session menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM5,000. Hari yang sama telah dijatuhkan hukuman, 13 orang ini dihantar ke penjara straight. Tidak dibenarkan ikat jamin, kan? Tidak ditangguhkan terlebih dahulu hukuman penjara tersebut. Apa ni tuan-tuan? Ada seorang hamba Allah ni di negeri Afghanistan. Mahkamah tinggi mendapati dia bersalah kerana rasuah. Setahun penjara. Dia tidak dipenjarakan lagi. Dia buat rayuan ke mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan juga menolak, kekal hukuman asal mahkamah tinggi. Tak masuk juga penjara. Sekarang mahkamah persekutuan lah dalam proses. Tak masuk lagi penjara. Di mana keadilan? Tak payah ambil lawyer kapasing lah. Saya pun saya boleh berhujah. Betul tuan-tuan. Saya ingat kalau saya pergi mahkamah, hakim ramai letak jawatan.
Cakap banyak kapi. Bunyi satu macam belakang ni. Itu cerita dia tuan-tuan. Saya dan kuliah-kuliah di mana-mana pun saya highlightkan isu ni. Inilah tuan-tuan yang kita boleh takrifkan juga sebagai as-sabiyah. Orang kita tak mengapa, orang dia tak boleh. Cuba tuan-tuan buka jilid kedua Riyadhus Salihin, cetakan Singapura. Di sini saya tak pasti ada. Pada muka surat 1616. Seorang wanita bangsawan Quraisy yang telah melakukan satu jenayah curi. Dia mencuri. Kemudian golongan bangsawan ini dia guna kabel. Kabel ni dari dulu orang duk guna dah tuan-tuan. Guna kabel Usamah bin Zaid. Sebab Usamah bin Zaid ni he was very close to Prophet Muhammad. Memang rapat. Memang qarib sungguh. Kan? Jadi Usamah bin Zaid ni pun mungkin lurus juga. Pergilah bertemu dengan Nabi. Minta, dia cuba nak recommend lah. Ya Rasulullah, wanita ini wanita bangsawan yang telah mencuri. Jadi golongan bangsawan ini meminta kalau boleh dikurangkan hukuman terhadap dia. Janganlah potong tangan. Buka Riyadhus Salihin. Hadis yang saya nak baca ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Merah padam muka Nabi SAW bila dengar Pak Zaid. Oh, kerana orang bangsawan. Kamu minta supaya diringankan hukuman. Kalau orang biasa, ini yang berlaku. Nabi sebut ni benda dia dah berlaku. Dan akan terus berlaku. Sehingga Nabi bersumpah, Waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Dan demi Allah, sekiranya anakku Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangannya. Ini keadilan Islam. Nampak? Akhirnya 13 orang ni pun engage YB, ahli parlimen Sepang. Kan? Nama apa? Zainuddin Maidin. Tu bukan ada kena-mengena apa tu. Hanifah Maidin. Kan? Kan? Dan Mahkamah Tinggi membenarkan. Mereka diikat jamin dan hukumannya ditangguh. Hukuman penjara ditangguh. Kan dibicarakan semula lah kan. Ni yang pelik ni. Yang seorang ni dah Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan mendapati memang bersalah terlibat dengan rasuah, tak masuk penjara pun. Ni yang kita benci ni tuan-tuan. Transformasi apa? Pembohongnya. Dia kata national reconciliation nak buat. Ya. Semua ni cakapnya bukan ada apa. Tapi yang kita pelik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ayat yang saya belum pernah baca di sini. Dengar baik-baik. Esok pasti Tuhan akan azab golongan yang telah menyalahgunakan nikmat kurniaan Allah. Surah ke-28 Al-Qasas ayat ke-17. Mana dia ulama? Para ulama ke mana? Cendekiawan Islam ke mana? Kenapa dalam soal-soal kezaliman kamu mendiamkan diri?
Yang duk sibuk bila Ramadannya jangan tazkirah. Itulah kerja mufti. Tambah-tambah mufti negeri Pasir Berdengung lah. Tak ada kerja lain dah. Kenyataannya dalam soal remeh-temeh. Sedangkan jenayah dalam negara kita meningkat. Tiap-tiap hari ada yang orang kena tembak. Takkan saya the next one apa? Tapi kalau saya mati tak apa, insya-Allah. Nama itu baik-baik, memperjuangkan Islam, syahid. Bukan nak tunjuk berani, jangan niat tunjuk berani, itu tak boleh. Niat kita memperjuangkan Islam, insya-Allah. Cuba tuan-tuan dengar ayat yang saya belum pernah baca. Ayat ke-17 surah ke-28 Al-Qasas. Terjemahan saya tak nak terjemah, saya dah tanda dengar elok-elok. Ni pimpinan Ar-Rahman keluaran Jabatan Perdana Menteri ini. Yang ada handset cek. Surah ke-28 Al-Qasas ayat 17. Qala Rabbi. Ada? Apa seorang kata tak ada, seorang kata ada ni? Telefon ni pun cokiaunya ke apa? Belilah Nokia. Qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira lil mujrimin. Ada? Makna dia dengar. Ni, sini. Oh, cukup jelas. Jangan tergolong dalam golongan orang-orang seperti ini. Ini doa Nabi Musa alaihi salam. Ia merayu lagi. Wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku. Ingatlah. Nabi Musa AS di antara kelebihan beliau, sekali tumbuk KO, bukan KO, mampus terus. Kan? Kalau sekadar apa, Floyd Mayweather ke apa benda. Dia 45-0, dia punya rekod hebat dia tu. Kan? Saya sport ni pun ambil tahu je. Tapi 2-3 hari ni mood saya kurang baik lah tuan-tuan. Sebab MU asyik kalah. Kan? Saya dari awal saya tak setuju David Moyes tu jadi manager. Dari awal lagi saya kata dia tak boleh nak bawa MU. Dia sepatut dia orang ambil apa Jose Mourinho tu. Chelsea dia orang degil ni yang susah. Tu saya makan pun tak selera, satu sudu 5 pinggan je. Baik, dengar ni. Ia merayu lagi, wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku. Ingat, kita pun Allah bagi bermacam-macam nikmat. Cuba tuan-tuan dengar lihat ni. Ni dalam kitab ni. Pimpinan Ar-Rahman, peliharalah akan daku supaya aku tidak akan menjadi penyokong. Dia sebut. Supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Mana Pak Syed hilang Pak Syed? Ni ayat ni Pak Syed ni. Tuhan ajar kita. Apa jua bentuk nikmat kurniaan Allah, jangan kita guna untuk menyokong golongan yang mujrimin, golongan yang berdosa, golongan yang banyak melakukan kezaliman ni. Ini asyik nak mempertahankan kezaliman. Ada seorang dah dapat doktorat lah. Kan? Dia kata kenaikan harga minyak tu takdir Tuhan pula dah. Aku pening lah. Tak jumpa ke ayat ni? Pak Syed dengar tadi. Ingat, segala nikmat yang Tuhan kurniakan kepada kita jangan sesekali diguna untuk menyokong golongan-golongan yang berdosa, golongan yang bersalah, golongan yang banyak melakukan kezaliman. Tuan-tuan tak pernah dengar ayat ni. Kan? Sebab tu kita kena banyak membaca.
Penulisan Dr. Yusuf Qaradawi, tuan-tuan kena banyak baca. Sebab beliau hebat. Beliau kuasai Al-Quran dan hadis. Sebab tu saya banyak baca dia punya. Ni hujah dia, ni bukan hujah saya. Jadi dia cabarlah golongan ulama Mesir ni yang mempertahankan kezaliman Husni Mubarak. Beliau kemukakan dalil ini. Apakah kamu tak pernah bertemu dengan ayat ini? Esok nikmat tu semua akan ditanya, tuan-tuan. Aku bagi kekayaan pada kamu, apa kamu buat dengan kekayaan kamu? Oh, kamu menyokong pok-pok Taurut. Mampus. Kan? Aku bagi ilmu pengetahuan kepada kamu, kamu hebat. Kan? Ilmu agama, kamu kuasai Quran hadis, kemana kamu guna nikmat tersebut? Siap. Oh, untuk menyokong golongan-golongan zalim. Ni. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kembali pada perbahasan tadi. Perjuangan Islam di antara matlamatnya untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang adil. Sabit kesalahan, kan? Ada bukti, evidence-nya cukup, jatuhkan hukuman. Regardless, tak kira siapa kamu. Nampak? Dalam negara kita tidak. Orang dia semua okey. Musuh dia semua tak okey. Salah satu yang dalam kes 13 orang tadi tu, konon-konon mereka menghina institusi raja-raja. Yang kedua, kesalahannya kerana mereka mengadakan demonstrasi himpunan haram, tidak mendapat kelulusan pihak berkuasa. Tu saya kata saya pening ni. Saya ulang sekali, tuan-tuan. Di dalam Perlembagaan Persekutuan dengan jelas 10.1b, semua warga negara berhak berhimpun secara aman dengan tidak bersenjata. Pak Syed, ingat sampai mati. Saya boleh lawan ni, hakim ni. Ni nak letak kat mana ni? Kan? Perlembagaan membenarkan warga negara. Tengok elok-elok, muka macam Bangla ke? Tapi kamu mengagung-agungkan Perlembagaan Persekutuan. The supreme law of this country is the Federal Constitution, 4:1. Ini termaktub dalam Federal Constitution lah. Kenapa kamu tak benarkan? Dulu juga. Bersih 3. Sebab tu soal politik ni kena ambil berat juga, tuan-tuan. Soal undang-undang kena tahu je. Baru senang kita lawan. Kalau saya tak engage lawyer lah. Saya bela diri. Kan? Saya boleh argue dengan hakim. Kenapa polis mengarahkan kami menanggalkan baju kuning? Apa salah kami? Kami pakai baju, yang tak pakai baju tu salah. Mengikut Perlembagaan Persekutuan 5:1, hakim letak jawatan. Ada hakim ni. Nasib baik tak datang. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Ni kena faham elok-elok. Sebab tu kena kawan dengan Hanifah Maidin. Jangan kawan dengan Zainuddin Maidin. Baru faham undang-undang, baru orang tak boleh main kita. Tuan-tuan faham 5:1 tadi? Soal nyawa. Kita tak boleh ambil nyawa seseorang sesuka hati kecuali menurut undang-undang. Contoh, mengedar dadah, hukuman gantung, hukuman mati. Itu bolehlah. Sebab ada undang-undang yang tidak membenarkan mengedar dadah. Faham? Begitu juga kebebasan diri kita. Mana wujud dalam negara kita tak ada undang-undang yang menyatakan rakyat tidak dibenarkan pakai baju warna kuning. Kalau ada, warna kuning hanya untuk sultan dan raja-raja saja. Boleh. Kita jangan pakai baju warna kuning. Ini khusus untuk sultan. Ada sultan sini. Lagi murka pula.
Kan? Tak ada. Bila tak ada masalah. Tapi kita pun tak cerdik. Polis suruh tanggal baju. Saya tak akan tanggalnya. Kalau nak tanggal seluar, tunjuk Angry Bird kat dia. Hilang ngantuk kata apa. Inilah tuan-tuan kezaliman yang berlaku dalam negara kita. Mereka tidak pernah menghormati undang-undang yang mereka gubal. Betul tak? Dia nak suruh kita patuh undang-undang, dia sendiri melanggar undang-undang. Apa dapat? Selalu perkataan apa? Nobody is above the law. Ombe konon. Cakapnya. Nah, saya telah diberi satu amanah yang besar, tuan-tuan. Tuan-tuan kena bantu saya juga ni. Kan? Jawatan ni, amanah ni memang besar. Ketua penerangan pula lepas ni. Alamak. Jangan main-main. Ketua penerangan. Pas. Jangan main-main. Di Kedah ni, di kawasan Sungai Petani. Saya ahlinya lah. Boleh bagi penerangan tentang agama, tentang isu semasa. Betul tak? Cakap ada fakta, bukan cakap kosong. Layaklah jadi ketua penerangan. Lepas ni saya nak minta ketua penerangan pusat pula. Tak. Lawan tetap lawannya. Ni ceritanya, tuan-tuan. Saya nak cabar ketua penerangan golongan yang berjuang di jalan syaitan ni. Kan? Cakap pandai sangat. Dia ni tak gentleman, tuan-tuan. Dia tak berani menyahut cabaran saya. Dia hantar geng dia 30 orang nak pukul saya. Saya challenge dia, doktor. Bukan challenge. Yang datang pula pagi tu, kuliah subuh. 30 orang datang nak lanyak saya. Dia orang cari mana ustaz. Kan saya ni jenis wali-wali. Dia orang cari tak ada, Pak Syed. Nak ada apa? Aku ada di KL. Selamat aku bagi tu. Ni saya eloklah saya boleh lawan dia. Dia pun ketua penerangan, kita ketua penerangan mai. Cakap bab agama boleh, bab politik pun boleh, isu semasa. Kan? Tak berani. Guna polis. Pergi rampas mikrofon. Patutnya ustaz tu khutbah Jumaat, dia guna polis, polis tunggu kat luar. Polis ni pun ayahlah, tuan-tuan. Kan? Tak. Tak apalah, ini hari kamu. Ini matlamat perjuangan Islam. Mewujudkan masyarakat yang bertakwa, yang makmur. Apa yang sedang diusahakan oleh kerajaan Selangor ni memang terbaiklah. Saya tak tahulah, tuan-tuan, kalau PRU 14 nanti rakyat tukar pula, aku pun pening. Kalau tukar confirm tak boleh main dah. Bukan senarai hitam ni, senarai kelabu ti anjing terus. Syukurlah, tuan-tuan, Pulau Pinang walaupun satu je. Satu kerusi seberang ni, Pematang Pasir. Waktu kadang-kadang orang kita ni tak faham tahaluf siasi ni. Mainan media je. Nak melaga-lagakan kerjasama kita yang begitu hebat, baik. Yang dah menghasilkan kejayaan yang cemerlang. Di sebahagian tu masih tak faham. Berjuang tu sendiri pun tak faham lagi. Walaupun satu kerusi di Pulau Pinang tu, Pematang Pasir. Berkat satu kerusi ni, tuan-tuan, combine dengan 19 kerusi dan lagi satu 9 kerusi, dapat 30 di Pulau Pinang. Satu kerusi ni pun dah boleh macam-macam dah. Boleh masuk masjid ni. Dan masjid di Pulau Pinang pun banyak dah kita ambil alih. Kan? Bagi saya, tahluf siasi ni tak ada masalah apa. Menguntungkan semua pihak. Tahu tak? Kerjasama ni penting. Matlamat kita sama, nak menjatuhkan golongan yang zalim ni. Jadi jangan jadi tak faham. Kalau asyik keluarkan kenyataan yang menyinggung perasaan, sahabat-sahabat kita itu tak betul. Di Pulau Pinang tu ada juga, saya malas nak lanyak dia sebab dalam masjid. Kan? Cakap macam hebat sangat.
Kan? Cerita. Saya khutbah Jumaat. Batas iman dan kufur. Dia kata, ustaz patut tadi dia ajar pula saya. Kalau hang pandai hang naik patut tadi ustaz tambah sikit. Apa perlu saya tambah? Benda tu tak ada masalah. Dia bukan Islam. Dia tak mau pada negara Islam, itu benda tak pelik. Betul tak? Yang pelik ni orang Islam tak mau negara Islam. Kan? Betul tak adik? Tak ngaku pun. Belah sana apa dia ni? Bukan boleh kira ni. Sejuk tuan. Cerita begitu. Cuba kita dengar pula. Apa matlamat mereka-mereka yang berjuang di jalan syaitan? Yang tadi golongan beriman, berjuang di jalan Allah. Matlamat untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa, yang makmur dan adil. Sedikit sebanyak tuan-tuan, Pulau Pinang telah berjaya membuktikannya. Selangor, Kelantan dah lama dah. Kan? Kedah apakan daya? Nak buat macam mana? Kan? Saya tertinggal satu isu tuan-tuan. Seorang doktor pendaftar Kolej Universiti Insaniah dipecat. Sedangkan kontrak dia expired 12 hari bulan 12 2014. Tidakkah ini zalim tuan-tuan? Saya tak tahulah sama ada dia nak ambil tindakan undang-undang atau tidak. Setahu saya lah yang saya tahu. Kalau ada dalam kontrak perjanjian, kan, dia boleh ambil lawyer, kan? Karena dia punya servis dia kena terminate. Kan? Tanpa sebab. Apa kesalahannya? Sehingga kan dia diberhentikan daripada jawatan pendaftar. Ini zalim sungguh tuan-tuan. Ustaz Ghani Syamsuddin memang terpelanting. Itu confirmnya aku kena buang dia lah. Kan? Sebab dia orang pun tahu dia tu siapa dia. Kan? Dia tak bimbang pun, relax lah. Kan? Rezeki di mana-mana saja ada tuan-tuan. Kan? Tambahan ilmuwan seperti beliau, apa nak bimbang? Kan? Kadang-kadang orang agama ni pun cerai je. Dia tak yakin tuan-tuan. Kan? Kalau aku tak sokong Taurut ni, esok susah ni kehidupan aku. Tu yang kata, buat macam mana harga minyak nak takdir. Aduh, pening kita. Esok kalau saya pergi tampar muka dia, jangan lawan, takdir. Takdir Tuhan lah, aku nak tampar awak. Kan? Don't retaliate, kata dia. Kan? Cerita macam tu. Kita tengok pula matlamat perjuangan orang-orang yang tidak beriman. Dalam kitab tafsir menyebut yang pertama sekali ialah mereka nak kuasa. Golongan ni lah esok tuan-tuan akan menyesal di akhirat. Sebagaimana muqaddimah saya surah Fatir tadi. Mereka memohon kepada Allah, berilah peluang kali kedua. Kali ini amalan kami tidak seperti dulu lagi. Mereka, matlamat mereka nak kuasa. Bagaimana berkuasa itu tidak penting. Tak, tuan-tuan. Menipu pun menipulah. Baru ni saya dekat Saujana, impian ke mana? Kuala Selangor. Kalah Pak Atu undi. Parlimen tu kan. Undi rosak 700. Kertas undi hilang 1000 lebih. Ni apa cerita asyik hilang? Tapi saya tak heran tuan-tuan. Enjin jet pun boleh hilang. Tambahlah kertas undi, lagi mudah nak hilang. Tak ada kerja lain satu. Kan? Yang penting mereka kami terus berkuasa. Bagaimana kami berkuasa, itu tak penting. Matlamat kami tidak kuasa. Saya tak ingat dalam surah mana, tapi Dr. Hamkah hurai memang hebat tentang golongan-golongan seperti ini. Kemudian setelah berkuasa, kata ulama, dia akan membalas dendam. Itu cerita dia.
Contohnya apa yang berlaku di Kedah lah. Kan? Di Kuwait itu sendiri. Saya pergi sekali tu, saya lalu tengok. Cantik tuan-tuan. Pembinaan Kolej Universiti Insaniah. Kan? Agung mudah rasmi dah. Kan? Tiba-tiba dia orang tak nak teruskan. Ma'had Tahfiz Pulau Toba tu memang tak ada dalam perancangan langsung. Kita dah buat siap dah. Kita dah programkan dah. Kan? Inilah golongan ni tuan-tuan. Biar manusia jahil tentang Islam lagi baik. Kan? Manusia ni bila dia faham Islam, dia amal ilmu tu, confirm dia takkan sokong golongan-golongan yang berdosa ni. Tapi kalau ada ilmu pun, dia tak mengamalkan ilmu, dia tak jadi juga. Dia akan balas dendam. Akhirnya pendaftar terpelanting. Kata pegawai kewangan pun kena buang juga. Kita ada buat kerja macam tu di Selangor. YB ada. YB ingat saya tak nampak dia tu. Saya kenal. Jangan main-main. Saya bukan ayat Quran, orang pun saya cam. Jangan main-main. Tak ada tuan-tuan di Pulau Pinang pun tak ada, di Kedah pun tak ada, di Kelantan tak ada. Golongan ini pasti akan balas dendam. Saya tak boleh bayang tuan-tuan. Kalau ditakdirkan Selangor terlepaslah PRU 14 nanti. Saya tak tahulah. Saya ingat masjid ni semua tutup. Semayang seminggu sekali je. Jumaat. Boleh tuan-tuan. Tak ada yang mustahil. Puak-puak ni dia sanggup melakukan apa saja. Betul tak? Tuan-tuan ingat tak? Ada sebuah surau pernah digari selama setahun. Loh, tak ingat Pak Zaid? Surau hampa. Tergamak tuan-tuan. Surau pun dia gari. Lan mana Lan? Lari apa Lan? Ni apa punya manusia ni? Kan? Syukurlah Tuhan pun dia tahu kan. Tapi kita jangan sedap duduk tuan-tuan. Jangan complacent. Jangan puas hati dengan pencapaian kita. Kerja keras perlu. Tambahan dengan program-program negeri tuan-tuan ni, penambahbaikan, Masya Allah, takkanlah nak tukar lagi kot kan. Orang sewel lah tuan-tuan, tukar kerajaan yang baik ni. Betul kan? Kalau kafar daripada 1,300 net 1,500, duk ada lebih kurang 7,000 kot kan. Dengan sekarang tuan-tuan nilai wang ni Masya Allah, makna tak nampak pun malam ni. Macam mana tu? Pergi mana? Balik Terengganu. Kan? Ya, ada hal. Sekarang ni nilai wang memang kecil tuan-tuan. Tambahan dah naik pula Abang Sudin 20 sen. Pak Syed tak tengok kan sini Imam Jalapuk? Amboi warak saya pun tengok Pak Syed. Abang Sudin 20 sen. Aduh, ada syok tuan-tuan orang di utara lah. Bukanlah bodoh, tapi itulah ciri-ciri goblok tu ada. Dia kata apa? Tak ada masalah. Naiklah berapa sen pun minyak. Saya biasa bubuh RM5, tetap RM5. Saya kata betul Pak Cik oi. Kalau dulu RM5, Pak Cik boleh bawa motosikal daripada Tikam Batu atau Sungai Petani sampai ke Batu. Sekarang sampai sekarang jalan Teluk Air Tawar, motosikal dah batuk-batuk dah. Itu sama. Dulu RM5, sekarang RM5. Payah Melayu ni tuan-tuan, nang boti nang kui boti kui. Apa berteruk macam tu ni. Kan? Dia kata tak apa, hujung tahun dapat BRIM pula. Habis kita payah nak cakap. BRIM RM500, bagi dia boleh tahan 500 bulan. Aduh, sekarang tuan-tuan bawa RM1 pergi pasar. Kan? Value dia, nilai dah sikit.
Bukanlah saya hinting tuan-tuan supaya naikkan saguati ustaz, tak lah. Saya cuma cakap bagi pihak para ustaz-ustaznya. Kan? Kan? Faham Pak Syed? Siapa nak jemput tu fikir elok-eloklah sikit. Ya. Cumanya ada kebaikan juga tuan-tuan, kenaikan ni. Sebab apa? Lebuh raya kurang dah kesesakan. 5 hari seminggu saya datang memang tak banyak kenderaan sekarang ni. Tapi tak nampak orang jalan kaki pun. Tak habis bunuh diri ke apa. Cuma satu ya tindakan yang saya setuju, naikkan harga gula kerana nak selamatkan rakyat pada kencing manis. Kan? Tuan-tuan pernah dengar tak kencing manis ni? Tahap-tahap mana yang kritikal, tak kritikal? Tak pernah dengar? Itulah. Kita ni kadang-kadang nak bangun malam pun susah. Tapi bila ada penyakit kencing manis, memang confirm bangun malam. Buang air kecil, kan? Kalau lepas buang air kecil itu semut hurung tu, petanda ada kencing manis. Tapi tak kritikal. Yang kritikal, kita bangun tak sempat nak buang air kecil, semut dah tunggu nak hurung. Ya, yang tu lawak antara bangsa mereka panggil. Kan? Aduh, naik harga gula nak kurang penyakit kencing manis. Macam-macam. Ya Allah. Kan? Cerita begitu. Ini bukan saya minta tuan-tuan, bukan. Saya hanya menjadi juru cakap saja pada para ustaz-ustaz lain. Kan? Cerita begitu. Jadi bila mereka berkuasa, mereka akan balas dendam. Memang betul. Ni tak tahu lagi peringkat awal di Kedah ni. Tapi kata-kata kesat memang dah keluar dah. Contoh kenal Ustaz Fauzi Husin tak? Daripada Kedah. Pernah datang tak sini? Cuba tanya dia. Orang cerita kat saya. Dia pergi jumpa MB. Masuk pejabat MB kata orang macam hampa ni Taliban ni. Hampa ni lah yang melahirkan banyak-banyak pengganas. Tengok tuan-tuan. Ustaz Fauzi Husin kata, hang nampak hang sama mangkuk ayun. Sombong tuan-tuan. Kan? Tapi MB kami hebat pakai jubah sekarang ni. Bulan puasa tengok jubah, gambar semua jubah. Bini dogol juga. Puak-puak munafik ni macam ni lah tuan-tuan. Kan? Yang ketiga, setelah puas membalas dendam, dia akan menindas rakyat. Memang betul. Tunggulah. Tapi kita syukur Tuhan masih sayang pada perjuangan yang kita sama-sama perjuangkan. Kan? Dia tak bagi hilang ke semua. Kan? Saya tak boleh bayanglah kalau kita pula satu hari nanti ditakdirkan kuasai parlimen pula. Kan? Dulu ingat nak dapat dah kan? Ini kalilah. Rupanya tak jadi, lain kalilah. Silat-silat innalillah. Kan? Cerita begitu. Jadi inilah keluhan satu golongan yang menyesal. Ketika mereka diazab di dalam neraka, meminta berdoa kepada Allah supaya mereka dikembalikan semula ke dunia untuk memperbaiki amal-amal mereka. Ini sudah terlambat. Sekarang ni peluang kita tuan-tuan. Sebab tu saya nak sebut juga sedikit sebanyak sebagai penambahan. Di dalam kita memperjuangkan keadilan, untuk menegakkan keadilan agama Allah ni, kita perlu memiliki sifat-sifat tertentu. Di antaranya tak kira duduk dalam golongan mana sekalipun. Pertama, keikhlasan. Jangan ada agenda-agenda peribadi. Kan? Tak ada jawatan pun tak apa. YB tak ada apa lah. YB habislah. Satu penggal lah. Kan? Tak ada masalah apa. Tengok ceria sebab tu. Kotlah nak susah hati ke. Kan? Tak jadi exco. Kan?
Kita sepatut begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami, kata Allah, memerintah, menyuruh umat manusia supaya hanya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadaku. Ni ibadah ni tuan-tuan ni. Bukan yang menjadi wahabi ya. Yang menyokong perjuangan untuk menegakkan keadilan adalah ibadah. Kena faham tak elok? Orang yang ikhlas ni memang selamat dari tipu daya iblis. Orang yang mukhlis ni mudah tuan-tuan untuk mentaati perintah-perintah Allah ni. Kalau tak salah saya muka surat 394. Sejuk lah. Terbalik lah. Wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat 39, 40 muka surat 394, surah ke-15, suratul Hijri. Iblis memohon kepada Allah, izinkanlah aku untuk menyesat seluruh anak Adam. Tuhan kata boleh, tapi ada exceptionnya, ada pengecualiannya. Hamba-hambaku yang mukhlis. Cuba dengar tuan-tuan, bila kita ikhlas, yang dimaksud dengan mukhlis ialah orang-orang yang telah diberi taufik, pertolongan untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah. Ini kelebihan tuan-tuan. Dan kerana keikhlasan ini, semuanya menjadi ibadah. Jadi tak ada pelik tuan-tuan. Penghafaz Quran pun masuk neraka. Yang berjuang di jalan Allah konon-konon pun ahli neraka. Cuba baca hadis Bukhari tu. Nabi kata kedua-dua neraka. Yang pertama tadi hafaz Quran kerana nak tunjuk dia hebat. Tak ikhlas. Tambah pula hafaz Quran, lepas tu sokong pula turut balik awal. Tak jadi. Confirm Pak Syed tak jadi. Kan? Yang si pula ni berjuang kerana nak tunjuk berani. Tak boleh. Lepas tu ada orang SMS kat saya, Ustaz, saya nak pergi syahid di Mesir. Bukan tak boleh, boleh lah. Takut nanti tengok peluru-peluru tu, ambil tiket awal lagi balik. Penerbangan awal sekali. Turun kat airport, tengok bom-bom, ambil tiket terus balik. Kan? Kita bukan tahap kita, tuan-tuan. Tu cerita dia. Orang yang dah pernah terlibat dengan perjuangan ni, mungkin boleh. Dia tahu selok-belok perjuangan. Sekejap lah, ada SMS apa pula ni. Okey. Tu cerita dia, tuan-tuan. Keikhlasan ni penting. Ingatlah. Sebab saya yakin di hadapan saya pada malam ini memang orang-orang yang mau pada keadilan. Kan? Nak kata pejuang-pejuang Islam pun boleh ni. Sebab di depan saya semua orang Islam. Kan? Ada Lim Guan Eng sini. Mana ada. Tapi keikhlasan ni tuntutan. Sehingga kan dalam ayat ni tadi cukup jelas. Allah akan memberi pertolongan sehingga kita begitu mudah untuk mentaati perintah Allah. Masya Allah. Kan? Yang kedua, seruan saya, saranan saya untuk diri saya sama. Istiqamah. Istiqamah ni mana berterusan. Sebagaimana seorang sahabat Nabi minta kepada Nabi supaya diajar kepada dia satu perkataan yang dia tidak perlu bertanya kepada orang lain. Apa kata Nabi? Kata, ya Muhammad, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai Muhammad, ajarkanlah kepada aku satu perkataan yang aku tidak perlu bertanya kepada orang lain. Setelah aku bertanya kepada engkau. Nabi ajar dua aja. Amantu billah, berimanlah kamu kepada Allah.
Ingat tuan-tuan. Kalau syarat beriman kepada Allah tak ada, pun amalan kita menjadi sia-sia. Lain kali kita bahas secara terperinci. Kalau diizinkan Allah, Suratul Furqan, surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan perlihatkan kepada mereka amal-amal kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ui, macam-macam amal kebaikan. Kan? Umrah setiap tahun ni nak pergi haji pula. Ni ada nak pergi haji ni. Oh, semua dah pergi dah. Patut nak buat macam Pak Haji. Kan? Umrah setiap tahun, Masya Allah. Kalau syarat yang pertama ni tak ada, tuan-tuan, ni Allah sebut. Kami akan perlihatkan kepada mereka amal-amal kebaikan yang mereka pernah kerjakan. Dan kami jadikan, atau lalu kami jadikan haba'an manthura. Amal-amal itu umpama debu yang berterbangan. Kenapa? Tuan Imam, syarat beriman kepada Allah tak ada. Lain kalilah huraiannya. Beriman kepada Allah ni, huraian dia luas. Jaga-jaga tuan-tuan. Macam debu yang berterbangan, sia-sia, penat saja. Lepas tu khutbah saya di sebuah masjid di Pulau Pinang minggu lalu. Masjid besar, tepi Lebuh Raya tu. Seberang Jaya tu, Seberang Jaya yang nampak besar. Kita kuasai dah. Alhamdulillah, pilihan raya kita menang. Pulau Pinang semua menang lah ni tuan-tuan. Tak ada yang kalah, semua menang. Saya dengar-dengar, oh dah dapat, kita dah kuasai. Saya kata kat anak saya, hang tunggulah 3-4 hari lagi confirm pengerusi akan telefon aku. Kenapa? Pengerusi itu peminat saya dulu, kini dan selamanya. Dia tak telefon, timbalan pengerusi telefon Ustaz Syarilong, ya saya. Ada apa? Kami Masjid Seberang Jaya ni dah kita kuasai. Kalau boleh segera. Oh, nak segera pula. Bagi arahan pula kat aku. Apa yang segera? Hendak khutbah jemaat yang terdekat, kau-kau punya bagi. Dia pun syok lah nak suruh kau-kau yang nak kenal aku. Ni pun satu cerai. Jadi saya pun pagi hari itu, saya bagi bahaya syirik. Saya berakidah, tuan-tuan. Saya tak erti nak cakap macam orang lain. Bab keluarga, didik anak bagi ustaz lain lah. Berakidah bagi saya. Bab khutbah, batas iman, kufur, syirik, bahaya syirik. Ada seorang tu duduk saf pertama, datang awal tu, dengan tasbih tak lekam tu. Zikir ni, masa saya tazkirah sebelum Jumaat pun berzikir. Kan? Masa khutbah dak lah. Dia duduk kat mimbar lah tu, depan tangga. Dia kena bahaya syirik, tuan-tuan, senyap. Tak cakap apa, khusyuk ke terlelap tak tahulah. Kan? Dia tak pernah dengar, tuan-tuan. Melimpah arwah, bukan saya nak promosi, memang macam tu. Kalau nama Syarilong khutbah di Pulau Pinang, confirm mana-mana masjid pun ramai orang. Melimpah arwah. Tapi ada satu masjid di Pulau Pinang ni, dia tak erti nak ambil hati ustaz, tuan-tuan. Saya daripada Sungai Petani nak ke Pulau Pinang, kena keluar awal hari Jumaat. Bimbang nanti kesesakan di atas jambatan. Habis khutbah pun memang ramai, sampai tika kat luar tu. Batas iman dan kufur. Masjid tu tak macam Seksyen 8. Seksyen 8 selalu ada makan. Ada tak malam ni? Cuti? Balik awal hari ni. Baru nak puji. Tak apalah sekali-sekali cuti kan. Tapi jangan cuti kerap sangat. Kan? Habis-habis tuan-tuan. Ustaz jangan balik lagi. Oh, saya kata, Pak Syed, ada makan? Ada. Masuk bilik, tengok tak ada hidangan apa. Air kotak. Dia bagi pilihan air kotak atau mineral. Ya Allah. Ni pun ada juga. Saya kata, dahlah tabung hampa hari itu banyak dapat. Orang ramai, tuan-tuan. Kan? Pulau Pinang tu yang saya malas nak pergi seberang sana. Kena keluar awal. Sekali itu saya kena pergi Tanjung Tok Kong, tuan-tuan. Pukul 11 pagi keluar dah. 12.30 baru sampai. 1 jam setengah. Sebab apa? Banyak nak lalu tokong-tokong.
Tokong ni satu, tokong ni baik berapa banyak tokong dah. Budak sekolah pula keluar. Kan? Lepas tu kadang-kadang minta maaf lah kan. Saya bercakap ni bagi pihak para ustaz lain lah. Kan? Kena juga menilai, pertimbang kan. Keadaan ustaz kan. Kan? Kita pergi seberang Pulau Pinang bukan sebab tu saya. Tapi ada juga sebuah masjid minta khutbah. 2 tahun dah. Dulu dia orang tak berani. Kerana pengurusi dia penakut. Ni minta pula dah. Saya kata, lama tak jemput. Ni nak jemput lah. Pengurusi dah tukar, yang sama. Dulu takut lah, berani dah dia dah. Pasal dulu baru ke satu penggal, tak puan nak berani. Kalau dengar nama saya takut. Takut apa? Pak Haji pernah dengar khutbah saya. Ada benda yang menakutkan? Tak ada. Bukan cerita seram. Ada cerita Pontianak? Tak ada. Saya kata siapa-siapa yang takut untuk menjemput saya khutbah jemaat atau kuliah, syirik. Pakak jemput habis semua tuan-tuan. Cerita begitu. Ingat tuan-tuan. Berterusan istiqamah. Beriman kepada Allah, kemudian tsumastaqim, kemudian hendaklah kamu istiqamah. Ini perjuangan. Berterusan. Kalah menang, jangan tinggalkan perjuangan. Ini pesanan untuk diri saya. Saya pernah orang bagi ketua penerangan dah ni. Jangan main-main. Ahli dia lah ni. Kan? Cakap politik boleh, cakap agama boleh. Lepas tu saya nak ajak debat ketua penerangan Popok Aprak. Kan? Lepas ni tengok, sama-sama ketua penerangan. Kita buat surat rasmi. Sebab dia cakap besar sangat. Dalam kuliah hentam macam-macam. Bila kita ajak berdebat, tak berani. Kan? Itu dia. Yang ketiga, akhir sekali, ialah taat kepada pucuk pimpinan. Ini sedikit peringatan untuk kita bersama. Keputusan jemaah jangan kita rosakkan. Ini mesyuarat berjam-jam, saat lagi ada satu mesyuarat lain pula asing. Nak membatalkan keputusan tadi, jangan. Ingat tuan-tuan, firman Allah. Ma kana Allahu liyadharul mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Ali Imran 179. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang beriman bercampur gaul dengan golongan munafik sehingga Allah menyaringkan, mengasingkan, tapis golongan yang buruk daripada yang baik. Ingat tuan-tuan, kita pun tak tahu kesudahan. Tapi almarhum Ustaz Azhar Razak sudah terbukti mati dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan. Saya pun ada di sini ketika tu nak buat macam mana. Sedihlah. Sebab tak sampai ke hasrat untuk bertemu dengan beliau. Sebab tak dibenarkan menziarahi beliau. Kan? Nak buat macam mana? Kita pun tak boleh pergi ziarah. Cuma kita boleh doa lah. Mudah-mudahan beliau tergolong dalam golongan orang-orang yang bahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu ingat, ketaatan kepada pemimpin selama mana pemimpin itu betul, wajib. Yang ustaz kita baca tadi, An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau pemimpin gelong, pemimpin nampak pelik dah ni, walaupun ustaz, walaupun tok guru, apatah lagi tok haru. Kan? Tak ada ketaatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'rufi. Bukhari dan Muslim jelas. Taat dalam perkara ma'ruf saja. Boleh? Jadi sedikit untuk malam ni, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Saya nak bagi salam dulu, kemudian tuan-tuan pun tahu. Tapi ada satu berita terbaru. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.